Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada malam ini untuk kita membahaskan satu tajuk, iaitulah tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Baik. Baik, jadi tajuk kita pada malam ini adalah untuk kita memfokuskan perbahasan berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tadabburi, yang perlu kita perhatikan, yang perlu sentiasa kita ingati, dan juga yang perlu kita agungkan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengambil pengajaran daripada kebesaran-kebesaran Allah dan keagungan-keagungan, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekeliling mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang sentiasa mentadabburi ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, dan termasuklah tanda-tanda kebesaran yang wajib kita hayati dan wajib kita perhatikan dan kita mengambil iktibar dan kita menambahkan keimanan kita adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan antaranya adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik. Sebelum kita nak bahaskan tentang tajuk ini, kita perlu jelaslah Isra' dan Mi'raj ini dalam menetapkan tarikh bila berlaku Isra' dan Mi'raj ini, para ulama tidak bersepakat. Adanya perselisihan yang sangat banyak, sehingga melebihi 10 pendapat. Dan apabila kita tahu bahawasanya tidak ada tarikh yang khusus yang ditetapkan, ataupun kita kata berlakunya perbezaan pendapat yang sangat-sangat banyak dan sangat besar di kalangan para ulama dalam menetapkan perbezaan ataupun dalam menetapkan tarikh bila berlaku Isra' dan Mi'raj ini, maka di situ kita akan dapat satu faedah yang sangat penting, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bukanlah termasuk dalam Eid, ataupun kita kata salah satu perayaan yang perlu kita rayakan, ataupun tidak disyariatkan untuk kita merayakan dengan menyambut peristiwa ini dengan perayaan yang khusus. Itu kita kena fahamlah. Itu asas yang kita perlu faham sebelum kita nak bincangkan tentang isu ni. Jadi kalau kita lihat kenapa juga ada di kalangan asatizah kita yang menceritakan juga peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, walaupun tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj ini memang ada pendapat yang mengatakan berlaku dalam bulan Rejab, dan ada juga mengatakan berlaku dalam 27 Rejab, dan macam-macam banyak lagi pendapat. Kalau kita nak sentuh, kita akan sentuh kemudian. Tetapi walaupun ada pendapat, tetapi apabila adanya perbezaan dalam menetapkan tarikh itu, itulah dalil yang paling besar sekali ataupun petunjuk yang paling jelas menunjukkan peristiwa ini tidak dirayakan atau disambut. Maksudnya kita kata kalau
ada orang yang dia faham peristiwa ini seakan-akan seperti satu perayaan atau sambutan yang perlu disambut, maka dia adalah salah lah. Dia tersalah dalam memahami konsep perayaan dalam Islam. Dalam Islam ini perayaan telah ditetapkan, dan bila perayaan-perayaan itu telah ditetapkan, maka tarikhnya juga adalah ditetapkan, dan tidak ada perbezaan. So, kalau ada perbezaan itu maksudnya tak adalah perayaan yang perlu kita sambut. Bahkan tidak juga dikhususkan dengan solat-solat yang tertentu ataupun puasa-puasa tertentu atau ibadat-ibadat yang tertentu. Cuma kenapa ada majlis-majlis dibuat, kita kata majlis kuliah ataupun ceramah berkenaan dengan Isra' Mi'raj, maka kita kena faham ianya termasuk dalam kategori majlis ilmu, dalam kategori majlis ilmu. Dan juga bukanlah semata-mata untuk menyambut ataupun semata-mata untuk memperingati semata-mata seperti kita merayakan sesuatu sambutan, tetapi dia lebih daripada kita mengambil ibrah. Kerana itulah tujuan utama setiap peristiwa yang berlaku di dalam sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ini, dia adalah dua istilah yang kita perlu fahami. Itulah Isra' merujuk kepada perjalanan malam, dan juga Mi'raj itu merujuk kepada perjalanan daripada bumi menuju ke langit, iaitulah melalui ma'arij, iaitulah tangga-tangga ataupun alat ataupun tangga ataupun jalan yang menyampaikan daripada bumi ke langit, yang mempunyai 7 petala langit, 7 lapisan ataupun 7 petala langit, yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'arij, Dhil Ma'arij, iaitulah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pemilik Ma'arij, iaitulah dalam tafsir Ibnu Abbas dan juga Mujahid Ibnu Jabir Al-Makki, mereka mentafsirkan maksudnya tangga-tangga yang menyampaikan ke langit, yang dinaiki ataupun yang dilalui oleh para malaikat. Dan disebutkan oleh para ulama, ianya juga termasuk dalam perkara ghaib yang wajib kita imani. Baik, jadi Isra' kita sebut dah tadi, Isra' maksudnya perjalanan malam. Jadi kita pun sedia maklumlah surah Al-Isra'. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra', subhanalladzi sakhkhara lana subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Baik. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitulah merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'abdihi laylan. Laylan yakni maksudnya yang diperjalankan pada sebahagian malam, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya laylan, yakni pada waktu malam. Dan orang Arab menyebut laylan dan tidak disebut laylatan. Jadi kalau disebut laylan maksudnya min ba'dil lail, ini pada sebahagian, ay ba'dahu, sebahagian malam. Kalau disebut laylatan barulah bermaksud seluruh malam. Jadi menunjukkan dari sudut siyak, dari sudut konteks, dari sudut bahasa sekalipun, ayat ini menunjukkan kepada kita perjalanan Isra' itu berlaku pada separuh malam. Maksudnya bukanlah seluruh malam, separuh malam. Baik, iaitulah selepas solat Isya' sehinggalah sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi SAW dah sampai. Maksudnya dalam kita kata separuh malam kan. Baik. Dan kalau kita tengok balik sampai balik, maksudnya Nabi SAW selepas solat Isya' Nabi tidur. Kemudian Nabi bangkit, malaikat datang, kemudian berlaku Isra', kemudian dalam tempoh yang maksudnya dalam berlaku Isra' ini, Isra' dan Mi'raj itu berlaku dalam tempoh yang singkat. Maksudnya dalam waktu yang
singkat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kebesarannya. Dan kita akan lihat nanti ayat-ayat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Baik, kemudian kalau kita tengok balik, Allah Taala sebut permulaan Isra itu dalam surah Al-Isra tadi, minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna haulah, daripada Masjidil Haram sehinggalah Masjidil Aqsa. Itulah yang terletak di Al-Quds, yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati di sekelilingnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hikmah dan tujuan perjalanan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya daripada tanda-tanda kekuasaan kami, min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang tujuan Isra itu dilakukan, perjalanan malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya. Jadi kita ambil tajuk tu untuk sempena dengan tajuk kita malam ini, iaitulah tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. So kita nak fokus pada tanda-tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat dalam Isra dan juga Mi'raj. Baik. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 1, itu adalah dalil yang jelas menunjukkan berlakunya peristiwa Isra. Dan kalau kita lihat peristiwa Isra ini, maka ianya berlaku, kalau kita lihat ianya berlaku dengan jasad dan roh Nabi SAW. Ini yang sahih. Ini yang merupakan pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, dan inilah pendapat yang paling sahih sebagaimana yang ditarjihkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Kathir, dan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan ramai lagi ulama. Maksudnya bila kita sebut jumhur ulama ni, maksudnya mewakili majoriti ulama. Baik. Dan inilah yang paling tepatlah berlaku dengan ruh dan jasad. Baik. Dan itu adalah Isra. Kalau kita tengok daripada dalil yang dikemukakan oleh ulama, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, kalau kita tengok Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahawasanya iaitulah bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut asra bi 'abdihi, maksudnya memperjalankan pada waktu malam hamba-Nya, ai asra bi ruhi 'abdihi. Ini bi ruhi wa jasadihi, kan, wa jasadihi, maksudnya bila disebut hamba, maka dia merangkumi ruh dan jasad. Dan kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, bal adillatul wadihah wal akhbarul mutatabi'ah an Rasulillah SAW anna Allah Ta'ala asra bihi ala dabbatin yuqalu laha al-buraq. Bahkan dalil-dalil yang sangat jelas dan khabar-khabar yang bersilih ganti yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi pada waktu malam itu dengan menggunakan dabbatin, ataupun kita kata kenderaan, iaitulah seekor binatang yang dinamakan al-buraq, yang disebutkan ketinggiannya adalah lebih tinggi sedikit daripada himar, keldai, dan lebih rendah sedikit ataupun lebih tinggi sedikit ataupun lebih rendah sedikit daripada himar, dan lebih tinggi sedikit berbanding bighal ataupun baghal, iaitulah kacukan antara kuda dan juga himar. Itulah baghal, disebut sebagai bighal ataupun baghal. Baik. Dan kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, walau kana al-Isra bi ruhihi lam takun ar-ruhu mahmulatan 'ala al-buraq. Kalaulah Isra itu berlaku dengan ruh semata-mata, sudah tentulah tidak berlakunya ruh itu mengendarai ataupun menaiki buraq. Kalaulah ruh saja yang berlaku, Nabi diisrakan dengan ruh semata-mata, maka sudah tentulah tak berhajat kepada buraq. Idh kanatid dawabu la tahmilu illa al-ajsam. Kerana kata Ibn Jarir At-Tabari, kerana binatang tunggangan ataupun kenderaan tunggangan
iaitu binatang itu, dia tak mungkin akan memikul melainkan jisim, melainkan yang mempunyai jasad lah. Itu antara istidlal wajhu dalalah ataupun wajhu istidlal ataupun istimbat daripada Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, yang mengatakan bahawasanya memang yang sahihnya, yang tepatnya, iaitulah apa yang dipegang oleh jumhur ulama, dan antara istimbat atau istidlal yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, iaitulah kalaulah ianya berlaku Isra' itu hanya dengan ruh semata-mata, sudah tentu tak berhajatkan kepada kenderaan yang dinamakan burak ataupun binatang yang dinamakan dengan burak tersebut. Baik, kemudian kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, al-aktharuna minal ulama' ala annahu usriya bi badanihi wa ruhihi yaqadatan la manaman. Majoriti ulama' berpendapat bahawasanya Nabi SAW diisra'kan dengan badan dan ruhnya, jasad dan ruhnya, yaqadatan, secara jaga, bukan secara tidur ataupun secara mimpi. Bukan secara mimpi. Dan dalilnya jelaslah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu ila akhiril ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, membuka ayat dalam surah Al-Isra' itu dengan tasbih. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, tasbih ini tidak berlaku melainkan perkara yang sangat agung. Dan kalaulah ianya berlaku hanya sebatas mimpi, sudah tentulah hal tersebut tidak kita kata tidak munasabah untuk Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan tasbih. Kerana kalau kita tengok, ialah kalau mimpi semata-mata, maka dia tidak ada nilai lebih lah, nilai yang lebih. Kerana memang kita tahu Nabi SAW mimpinya adalah wahyu. Tetapi kalau setakat mimpi, maka tidaklah akan berlaku kita kata penentangan yang sangat keras ataupun pengingkaran yang sangat keras dan kekufuran serta kemurtadan yang berlaku di kalangan sebahagian umat Islam bila Nabi SAW menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Baik, jadi kalau kita tengok balik, ini juga dikemukakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Kami tak menjadikan ru'ya, yakni penglihatan ataupun pandangan yang kami lihatkan kepada engkau, melainkan ianya adalah fitnah, ujian untuk manusia, yakni ujian untuk orang-orang yang ingkar, orang musyrikin yang tak percaya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itulah kata Ibn Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, hiya ru'ya 'ainin uriyaha Rasulullah SAW lailata usriya bihi. Ini adalah pandangan mata. Ru'ya di sini bukan mimpi, maksudnya adalah pandangan mata yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah pada malam yang Nabi SAW diisra'kan. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, dan banyak lagi lah hujah ulama'-ulama', kita boleh rujuk di dalam Fathul Bari, Syarh Sahih Imam Al-Bukhari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau juga ada mengemukakan dalil-dalil ataupun hujah-hujah yang sangat kukuh bagi pendapat ini. Baik, pendapat yang kita kata yang paling rajih lah, yang paling tepat sekali, Nabi SAW diisra'kan secara jasad dan juga ruh dan jasad, dan dalam keadaan jaga dan bukan mimpi. Baik, tetapi kalau kita buka di dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, dan kalau kita buka dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab sejarah yang lain, baik, kalau kita tengok memang memang dinukilkan daripada pendapat sebahagian ulama salaf. Memang ada pendapat sebahagian ulama salaf, mereka berpendapat bahawasanya Isra' dan Mi'raj ini berlaku 2 kali. Maksud 2 kali di sini, satu berlaku secara mimpi dan satu lagi berlaku secara jaga. Ini memang ada pendapat. Baik, dan kerana kalau kita tengok balik apa punca ulama' berbeza pendapat dan kenapa ada pendapat macam ni. Pertama, kita kena faham, kerana berlakunya perbezaan riwayat yang sampai kepada periwayat-periwayat hadis. Berbeza, riwayat-riwayat yang sangat banyak. Sebab kalau kita tengok balik, riwayat tentang Isra' dan Mi'raj ini adalah mencecah taraf mutawatir. Bila mencecah taraf mutawatir, memang kita takkan boleh nampak melainkan ianya datang dengan riwayat yang sangat banyak. Riwayat yang sangat banyak. Dan bila riwayat yang sangat banyak ini, maka adanya perbezaan-perbezaan lafaz dalam menceritakan kisah ini. Ada yang dikehadapankan, ada yang dikebelakangkan, ada yang terkeliru, ada yang
pelbagai lah maksudnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu', ada yang palsu kan. Ada yang tidak ada asal. Yang tidak ada asal pun ada. Maksudnya nak bagi tahu betapa kerana apa? Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ni sangat-sangat agung dan sangat besar dalam sejarah umat Islam. Dan kalau kita tengok balik memang berlakunya banyak perbezaan riwayat, tetapi perbezaan riwayat itu tidaklah mendatangkan kontradik. So kita kena faham. Memang pada awalnya mendatangkan kontradik pada sebahagian ahli ilmu, sebahagian ulama. Misalnya bila mereka tak boleh faham riwayat yang menyebut Nabi SAW, antaranya riwayat yang diriwayatkan daripada Syariq. Ini dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadil Ma'ad. Beliau mendhaifkan riwayat tersebut. Dan kalau kita tengok riwayat ini, ada sebahagian ulama yang memegang bahawasanya ianya berlaku dalam mimpi pada awalnya. Mereka antara sandaran mereka adalah riwayat ini. Sebab mereka kata mimpi ini sebagai tawti'ah. Sebab mereka juga berdalilkan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW. Antaranya sebelum penurunan wahyu, Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari kan, hadis tu, dalam kitab Bad'ul Wahyi, kaifa kana Bad'ul Wahyi ila Rasulillah SAW. Kitabu Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Bagaimana sebelum turunnya wahyu, Nabi SAW mengalami mimpi 6 bulan. Dikatakan 6 bulan sebelum turunnya wahyu, Nabi akan dapat mimpi. Sebab itu kata dalam riwayat yang sahih disebutkan, datang kepada Nabi SAW mimpi tersebut, mithlu falaqis subhi. Ja'a mithlu falaqis subhi. Maksudnya mimpi itu datang seterang apa? Seterang waktu falak subuh. Seterang maksudnya sangat jelas mimpi tersebut. So di sini kalau kita tengok balik, sebahagian ulama yang mengatakan Isra' dan Mi'raj ini pada awalnya berlaku dengan mimpi, mereka berhujah dengan dalil tersebut. Maksudnya menunjukkan bahawasanya mimpi Nabi adalah sebelum berlakunya sesuatu peristiwa yang besar, maka akan ada dulu mimpi kepada Nabi SAW yang akan menjadi satu tawti'ah ataupun muqaddimah kepada peristiwa yang besar. So ini satu maslak yang ditempuh oleh sebahagian ulama. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah sendiri di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau sendiri tak menafikan pendapat ini. Beliau kata, kata Imam Ibn Kathir, aku tidak mengingkari akan boleh jadi berlakunya mimpi yang kita kata sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, adanya mimpi yang Nabi mimpi berlakunya Isra' dan Mi'raj. Aku tak menafikan. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. So di sini anda tengok di sini, ini adalah pendapat yang kalau kita nak kata Isra' dan Mi'raj ini memang dia berlaku sekali saja. Sekali maksudnya sekali secara jaga. Dia tidak berlaku beberapa kali seperti mana yang didakwa oleh sebahagian golongan, beberapa kali dengan yaqadah secara jaga. Tetapi kalau dimaksudkan dengan dia berlaku sekali pada awal, sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj ini, berlakunya secara mimpi pada awalnya, mimpi, kemudian berlaku yang betul, yang secara jaga, maka itu kita kata masih lagi bukanlah satu pendapat yang ganjil sebenarnya. Memang ada di sebahagian salaf yang berpendapat sedemikian. Tetapi untuk tidak mengelirukan, sebab itu ulama-ulama menjelaskan, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan, yang sahih yang menyatakan Isra' dan Mi'raj itu berlaku beberapa kali. Tak ada. Sekali saja. So dia nak tutup pintu. Kan? Bagi tahu tutup pintu. So macam mana kita nak faham? Maksudnya di sini, kalau yang dimaksudkan dengan berlaku dengan mimpi itu adalah tawti'ah, yakni permulaan sebelum berlaku yang betul, yang real, maka itu tak menjadi masalah. Itu tak dinafikan oleh ulama. Ulama tak nafikan. Antaranya Ibn Kathir rahimahullah tak nafikan juga. Tak ada masalah sebab boleh je kita kata berlaku sebelum tu berlaku dengan mimpi. Itu disebut bila mereka nak faham tentang macam mana riwayat yang datang, yang lafaz yang memang lafaz tu memang dipertikaikan oleh sebahagian ulama, tetapi diterima oleh sebahagian ulama. Tetapi yang sahihnya lafaz dalam hadis tersebut memang tak kuat lah. Kerana kalau kita tengok sebahagian ulama yang lain, mereka pun tak iktimad pada satu riwayat tersebut yang disebut sebagai riwayat Syariq. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dia adalah termasuk dalam kekeliruan daripada perawi tersebut. Dan dia bukanlah, dia tak sahih lah.
Baik, ala kulli hal, kita boleh katakan Isra' dan Mi'raj ni memang berlaku sekali saja dan berlaku dalam keadaan Nabi SAW jaga. Kalau ada pendapat yang kata berlaku banyak kali, maka itu tak ada dalil lah. Tak ada dalil yang kata berlaku 2-3 kali. Dan kalau ada pun hanyalah satu pendapat yang kata ianya berlaku dulu sebelum berlaku